Apa yang dia tinggalkan, tuan-tuan? Walaupun persahabatan saya dengan dia, kalau kita tengok persahabatan saya ni 3 Jun. Saya jumpa dia 3 Jun. Ini Julai. Sebulan je saya kenal dia. Tapi Allah bagi saya rezeki untuk berkenalan dengan seorang manusia bernama Salahuddin Ayub ni. Allah bagi saya rezeki berkenalan dengan seorang insan bersama Salahuddin Ayub. Ini benar-benar tarbiyah pas yang tulen, tuan-tuan. Dengan akhlak dia, dengan percakapan dia, dengan rendah diri dia, dengan apa orang kata, humbleness dia, dengan yalah, saya tak boleh nak describe perkataan tersebut. Ini personal experience saya dengan dia dah. Kalau saya ni Perdana Menteri ke, mungkin orang kata dia mengampu Iswardi sebab Iswardi Perdana Menteri, mungkin lah. Tapi saya siapa, tuan-tuan? Dan saya hanya boleh bercerita tentang pengalaman saya. This is my experience. Ini pengalaman saya. Sebab saya tak boleh cerita tentang pengalaman orang lain. Orang lain ada cerita dia sendiri. Ini saya cerita tentang pengalaman saya. Inilah dia hasil tarbiyah pas yang sebenar. Bukannya maki hamun, bukannya fitnah, tuan-tuan. Orang yang sangat bekerja, inilah dia. Tuan-tuan ingat tempoh hari yang harga barang dikatakan naik tu kan? YB Salahuddin sendiri yang turun ke Padang. Kan? Salahuddin sendiri yang turun ke Padang. Saya ingat lagi. Pada waktu itu saya nak share, tuan-tuan, WhatsApp saya dengan beliau. Saya nak share sebab yalah, beliau dah tak ada, saya boleh share lah WhatsApp saya dengan beliau kan. Sorry, sekejap. Saya tak boleh share WhatsApp ni. Dia sendiri yang turun ke Padang pada waktu itu. Kalau tuan-tuan ingat dia sendiri yang cek harga barang. Dia sendiri yang pergi periksa laporan orang. Dia sendiri yang jawab. Yelah, dia ada pegawai-pegawai dia. Dan yang saya paling ralat, tuan-tuan, ini saya paling ralat lah, pada kira-kira minggu lepas, 2 minggu lepas, beliau call saya, WhatsApp lah, beliau call saya. Dia kata, Iswardi, apa kata kita pergi ngeteh, dia kata. Saya kata kat dia, YB bila? Dia kata, esok ke? Saya kata, minta maaf YB, esok saya busy. Allah, kadang-kadang, tuan-tuan, bila Tuhan bagi peluang, memang saya ada hal, yalah, saya tak boleh nak nafikan saya ada hal pada waktu itu. Tapi yalah, Tuhan tak bagi saya peluang untuk jumpa beliau buat kali terakhir, dan rezeki saya jumpa beliau adalah pada program itulah. Kan? Pada program tersebut. Ini WhatsApp saya dengan beliau. Saya boleh tunjukkan bahagian ni saja. Saya WhatsApp beliau. Saya kata, dia banyak lah atas ni. Dia bagi. Saya kata, sekejap baru landing Miri. Dia bagi tahu kenaikan harga Felda dan sebagainya. Kenaikan harga. Please call me back. Dia kata, sekejap habis saya baru landing Miri. So dia bagi sebab dia suruh saya explain. Dia kata, the way saya explain, orang mudah faham. Kan? Dia bagi perbandingan harga dan sebagainya. Kemudian saya buat macam ni. Saya kata, inilah YB yang buat kerja, saya kata. Ini adalah video. Sekejap. You kira sekejap. Mana you beza, kalau tidak ada diskaun, berapa harga dia? Sekejap. Okey. Okey, kita tengok macam mana seorang YB yang buat kerja, tuan-tuan. Kalau penuh ni boleh kira sekejap. You kira sekejap. Mana you beza, kalau tidak ada diskaun, berapa harga dia? Sekejap. Okey. Sebagai contoh
serama emas bihun yang 3 kilo Disember ada bihun. Pakai contoh bihun. Sekarang dijual pada RM14.90. Sebelum ini 15.5. Contoh. Ini bihun ya. Okey, Pet Gold ini. Ya, Pet Gold daripada tahun 2021 sampai sekarang tidak mengalami kenaikan. Kita jual RM28.90. Ini asas rakyat ini untuk kanak-kanak. Adabi, kicap Adabi lemak manis. RM4.30. Ini gitu. Yang ini. Tidak berlaku kenaikan melampau. Saji cooking oil 5 kg. Makin turun. Daripada 32 September 22 32.90 sen, sekarang 29.20 sen. Ni. Kalau nak kata bahawa zaman PN tak naik, tapi saya tak main permainan itu Tapi oleh kerana mereka serang kita, okey kita cakap zaman mereka 32.90 sen, sekarang boleh turun sampai RM29.20. Season soya. Ini. Sebagai contoh ni susu soya RM2.40 sen. Ni rakyat selalu beli ni, tak naik Kara coconut cream santan RM2.80 sen. Putri chili sauce RM2.60 sen. Jadi ini semua pada kadar yang saya rasa semua boleh saksikan masih dijual pada paras harga yang berpatutan dan tidak berlaku kenaikan yang melampau. So ini sebahagian daripada yang saya cuba buktikan kepada rakyat di mana sekalipun. Dan beras pun alhamdulillah kita walaupun bersama dengan KPKM untuk kita buat kuat kuasa, tapi setakat ini memang kita akui memang di beberapa tempat berlaku kekurangan bekalan yang telah pun diambil tindakan oleh bahagian padi dan beras di Kementerian Pertanian. Tapi overall tidak ada krisis berlakunya kenaikan beras. Itu yang saya nak beritahu insya-Allah. Itu mengikutlah. Okey. Tuan-tuan nampak sendiri a great loss lah bagi saya. Tapi yalah, sedangkan saya kenal beliau hanya 1 bulan je. Tapi kadang-kadang yalah, rezeki bila Allah nak bagi kan. Rezeki ni macam-macam tuan-tuan. Rezeki perkahwinan, rezeki harta, rezeki sahabat kan? Rezeki seorang sahabat. Dan saya diberikan rezeki dapat berkawan sahaja sekejap je dengan Salihuddin Ayub ni. Sekejap je, 1 bulan je. Tapi banyak yang saya boleh belajar daripada beliau tentang seorang pemimpin, tentang seorang yang bekerja. Dan untuk makluman tuan-tuan, beliau di Kedah pada waktu itu sebenarnya adalah untuk kempen. Beliau sedang berkempen, dan sewaktu beliau sedang berkempen, dia masa mual-mual masuk ke hotel muntah, dan doktor sahkan bawa ke hospital, sahkan dah berlaku pendarahan otak 2 hari lepas. Itu 2 hari lepas. So saya harap siapa-siapa yang take over tempat beliau selepas ini yang ambil alih, ialah kerja kena teruskan. Apa yang kita nak buat kena teruskan. Dan menteri-menteri lain alhamdulillah insya-Allah teruskan. Tak perlu jumpa Iswardi, tak penting Iswardi ni. Tapi teruskan kerja yang baik ini. Jadikan Salihuddin ni sebagai contoh terbaik. Jadikan beliau sebagai contoh, sebagai motivasi kepada kita untuk melakukan kerja lebih. Bukan menteri je, kita semua ni. Bahawa kalau orang setinggi beliau boleh melakukan tugas sebaik itu, sanggup turun. Orang yang bekerja keras tuan-tuan, dia boleh ambil pendirian untuk nak rehat, duduk, goyang kaki. Dah menang kan. Korang pandai-pandai lah korang buat kerja. Tak sempat hari tu dia dah tak sempat hari tu sebenarnya. Tak sempat. Itulah. Ada banyak program saya rancang dengan beliau, tak sempat. Tapi tak apalah. Bagi saya, yang dah dirancang itu pahala sebenarnya untuk beliau. Pahala.
sangat besar pahala. Macam mana saya nak bantu Sarawak, macam mana saya nak bantu Semenanjung, macam mana kita nak, banyak sebenarnya. Tapi bagi saya, biarlah itu jadi orang kata apa, pahala buat beliau. Dan kita ni jadi saluran untuk pahala itu sampai kepada dia. Dan bila saya buat live ni tuan-tuan, bukan saya nak apa, saya nak tuan-tuan turut mendoakan semoga pahala tu juga pergi kepada beliau, kan? InsyaAllah. Saya rasa itu saja daripada saya pada malam ini. Sekian. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tidurlah pejuang, kerana rehatmu sudah sampai. InsyaAllah rehat kita tidak lama lagi. Rehat saya tak lama lagi. Tapi buat masa ni, belum lagi rehat kita. Sekian daripada saya. Selamat malam. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.